Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, salah-salah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini diizinkannya kita sekali lagi untuk berada di dalam taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita nanti di akhirat di dalam syurga yang sebenarnya. 8 syurga Allah sediakan bagi orang yang beriman dan orang saleh. Mudah-mudahan kita dapat ke-8-8-nya. Yang pertama namanya Jannatul Firdaus, yang kedua namanya Jannatul Adnin, yang ketiga namanya Darussalam, yang keempat namanya Jannatul Ma'wa, yang kelima namanya Jannatul Na'im, yang keenam namanya Jannatul Khuld, yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. 8 syurga. Yang mana tak nak dia kata? Nah, semua dah. Yang mana terdapat di dalamnya sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati kita. Itu syurga dijanjikan mereka. Allah janjikan untuk kita ni. Syarat 2 aja, beriman dan beramal soleh. Ya. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi ahli-ahli syurga, penghuni-penghuni syurga, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 82. Jadi syarat syurga itu 2 aja, beriman dan beramal soleh. Dan alhamdulillah kita tak lama lagi akan menempuh satu jenis lagi ibadah yang Allah datangkan setahun sekali, yaitu ibadah puasa. Jadi itu imam kita doa dah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, berkatilah kami dalam kehidupan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita patutnya menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Karena Ramadan itu melatih kita, memimpin kita, membimbing kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tidak kita nak sifat takwa. Yang benar takwa supaya kita terjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bila bertakwa, Allah jamin. Wallahu waliyul muttaqin, kata Allah. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Itu di dunia. Di akhirat Allah jamin juga. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa itu sentiasa berada di pangkat yang selamat, darjat yang selamat, kedudukan yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannati wa uyun. Jadi Ramadan memang melatih kita supaya kita menjadi orang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Banyak latihan-latihannya. Di antaranya dilatih kita banyak semayang. Ada satu semayang hanya ada di bulan Ramadan je, lain tak ada. Semayang apa? Tarawih. Semalam 20 rakaat. Sebulan berapa? 600. Banyak gitu. Sikit banyak gitu. 600 rakaat. Sebulan. Orang yang banyak semayang apa Allah janji? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan juga perbuatan yang mungkar. Mana orang dah semayang tak ada lagi ngambil tembakau. Orang dah semayang tak ada lagi berjudi. Orang dah semayang tak ada lagi minum arak. Orang semayang tak ada lagi mengumpat orang. Orang semayang tak ada lagi tuang kedai runcit. Tak ada nipu orang, tak ada jadi scammer. Kerana dia dah semayang. Semayang itu sendiri mencegah dia dari perbuatan fahsyai dan mungkar. Tapi realiti dalam kehidupan ada juga orang semayang juga, berjudi juga, semayang juga, mengumpat juga. Semayang juga, scammer juga, semayang juga, tuang kedai tuang juga. Ada yang tak kena. There must be something wrong in the way you pray. Kalau diterima semayang kita tu, Allah menjanjikan tu, kamu semayang, kamu akan tercegah daripada perbuatan fahsyai dan mungkar. Tapi buat juga. Kenapa? Mesti ada. Maknanya dia tak semayang. Di antaranya ramai orang semayangnya, tapi tak jaga benar-benar, ialah soal tomak nina. Tahu tomak nina? Ada 4 tempat mesti ada tomak nina. Yang pertama ketika rukuk. Yang ketiga i'tidal. Yang ketiga sujud, yang kedua i'tidal. Yang ketiga sujud, yang keempat duduk antara dua sujud. Mesti tomak nina. Tomak nina tu berhenti. Semua anggota berhenti. Yang ramai tak ada tomak nina. I'tidal langsung tak ada tomak nina. Saya keluar sana. Tengok macam ni tak ada tomak nina. Udah rokok tu. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Nampak ke depan ni? Nak ke depan lagi? Ke depan lagi semua. Banyak nengok ni begitu. Dia buat ni kabul. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Subhan rabbiyal azim wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Terus sujud. Patutnya berhenti. Tengok. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti dulu. Paling kurangnya 1 second. Sudah berhenti, baru sujud. Faham ke ni? Faham kena buat. Jangan lajak aja. Kadang-kadang laju benar jadi tu. Jadi kadang-kadang rukuk pun 3 gerak betul-betul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Apa gerak tu? 1, 2, 3. Ada spring tu. Siapa bagi spring? Siapa yang ada spring? Patutnya 2 gerak aja. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. 2 aja. 1, 2. Jangan ada kejut lagi. Siapa suruh kejut? Ada Ustaz Syahrizal untuk kejut. Ada Ustaz Huri untuk kejut. Jadi itu pasal itu dia tak semayang. Padahal semayang.
Pasal itu semayangnya tidak mencegah dia daripada perbuatan fahsyah dan mungkar. Karena dia tak sedar kata semayang tu. Ya. Rukun qawli tu ada 5. Kena sebut betul-betul. Rukun fi'li ada 7. Kena ikut, kena buat betul-betul. Saya bukan nak ngajar fiqah ni. Tapi kena kabur juga. Ramadan melatih kita supaya kita banyak semayang. Orang yang banyak semayang, dia tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Tak melakukan perkara-perkara yang keji, tak melakukan perkara-perkara yang fahsyah dan mungkar, ya. Okey. Itu mukadimahnya. Untuk malam ini kita sambung lagi pengajian kita tentang perkara-perkara yang membatalkan syahadah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia jadi kafir. Ya, kata salah saya lah. Akhirnya kita baca malam tu muka surat 309, betul? Betul ya? Malam ni 310. Ya. Kita sambung bacaan kita untuk malam ni. Apa yang membatalkan akidah? Panjang. Sebab ini panjang no, ya. Gaya berpuas hati dengan kufur. Dia seronok buat benda-benda kekufuran tu. Batal akidahnya. Dia rasa puas hati dengan Christianity, puas hati dengan Hinduism, puas hati dengan Buddhism, puas hati dengan Communism, puas hati dengan Secularism. Apa saja benda yang kufur, dia puas hati tu. Seronok. Marah kalau ada orang nak berperjuang ke Islam. Benci dia dengan orang-orang yang nak mengamalkan Islam. Itu batal syahadahnya. Bila batal syahadahnya apa? Bila batal syahadah apa jadinya? Kafir lah. Ya. Dia orang bukan tak sebut kafir, sebab apa? Kafir. Orang bukan benar lah ni. Kafir. Ya. Kalau saya kafir, tak ada kafir-kafir. Baik, tengok ayat Allah ni. Dalil yang jadi sambungan daripada apa yang telah kita baca tu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah, ya. Minhum tuqah. Mentah apa yang tengok belum? Jawab dalam Melayunya, janganlah orang-orang mukmin, orang yang beriman, mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Jadi wali itu apa? Jadi bos, jadi tuan yang kita ikut cakap dia. Penolong tak boleh, pemimpin lagi tak boleh, ya? Penolong atau pemimpin. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ada 2 pilihan. Satu orang mukmin, lagi satu orang kafir. Dia pilih orang kafir, tak nak pilih orang mukmin. Jangan jadi begitu. Allah larang. Ya? Pilih jadi pemimpin, pilih jadi penolong pun tak boleh. Jadi pemimpin tak boleh, jadi penolong tak boleh. Tak usah akan pilih. Minat pun tak boleh. Bukan kafir, dia zalim je, tak boleh minat pun tu. Wala tarkanu apa? Wala tarkanu ala allazina wala tarkanu allazina zalamu fatamansakumun nar. Ya, ada ayat tu. Wala tarkani, takani rugi. Wala tarkanu ila allazina zalamu. Baru tu. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada mereka-mereka yang zalim. Nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Jangan kalau orang tu zalim. Susah kena ikut, susah kena bersama dengan dia. Minat pun tak boleh. Jangan kamu cenderung. Setulisnya cenderung tau. Cenderung tu apa? Bukan cenderung balas. Apa cenderung? Seronok, minat, suka. Tak boleh. Kalau dia zalim. Kafir lagi tak boleh. Ini pun wajib. La tattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu pilih orang kafir atau sebagai pemimpin atau sebagai pengikut, sedangkan ada orang-orang mukmin yang lain. Siapa buat macam tu,
falaisa minallahi syai'in illa an tattaqu minhum tuqa. Cakap Melayunya nih, janganlah orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali ataupun penolong dan pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, nescaya terlepaslah ia daripada pertolongan Allah. Allah tak bantu dia, kecuali kerana siasat, memelihara. Kalau ada hikmah lain cerita, kerana siasat itu memelihara daripada kemudaratan, melihara daripada nyamuk untuk mempertahankan nyamuk, itu lain. Itu boleh dibenarkan, uzur yang dibenarkan dalam syarak. Itu namanya siasat, memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Kalau kamu ikut, kalau kamu tak pilih, aku bunuh. Dia takut itu boleh. Tapi mengorbankan nyawa. Tapi kalau setakat hilang kerja, tak ada, bukan tak ada terima lagi keuzuran itu, ya. Hilang kerja ke, tukur ke tempat lain, tak ada terima lagi. Tak ada terima lagi alasan itu. Tapi kalau melibatkan nyawa boleh. Tak apa. Macam Ammar, masa itu dia budak lagi, dipaksa ayahnya dibunuh. Yasir itu dibunuh. Mak pun dibunuh. Tahu sama mak siapa? Sumayyah dibunuh, disulih. Yasir itu dibakar. Jadi Ammar takut nyawa apa? Dia pun mengaku nak ikut kekufuran. Jadi dia dimaafkan. Itu Ammar bin Yasir, ya. Tapi Sumayyah syahidah yang pertama. Yasir mati syahid juga, ya. Karena mempertahankan nyawanya, itu dibenarkan. Kalau sekat jawatan, sekat imbuhan, sekat apa? Sakwati, itu tak boleh jadi alasannya. Barang siapa yang berbuat demikian, nescaya terlepaslah ia daripada pertolongan Allah, kecuali kerana siasat, iaitu memelihara daripada sesuatu yang ditakuti daripada mereka. Itu tak apa, ya. Surah Ali Imran ayat 28. Allah melarang orang-orang mukmin daripada mengambil orang-orang kafir sebagai wali dan sahabat dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kalau ada pilihan, kena pilih yang mukmin juga. Dan Allah menjelaskan bahawa sesiapa yang berbuat demikian, berarti ia terlepas daripada pertolongan Allah. Allah biar je, lantak kamu buat maksiat ke, kamu jadi ahli neraka, Allah biar. Allah tak bantu, Allah tak beri hidayah kepada dia. Berkata Ibn Jarir, seorang sahabat, At-Tabari, ketika mentafsirkan ayat ini, maksud kata dia Tabari apa? Kata dia Jarir apa dia? Maksud ayat ialah janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi penolong kamu, yang menjadikan kamu kasih kepada mereka sampai kamu sayang ke dia, dengan sebab agama mereka. Kamu kasih ke dia kerana dia agama Kristian umpamanya, jangan, tak boleh. Atau agama Hindu, tak boleh. Sebab agama mereka. Kamu membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin. Dia memang nak menekan orang-orang Islam, kita bantu dia. Tak boleh, ya. Sekarang ada tak orang kafir yang nak menentang pahaman Islam? Ada tak? Ada. Orang pimpin kata kita mesti benarkan sesiapa yang nak jadi murtad, orang Islam nak jadi murtad, kita mesti benarkan. Jangan ambil tindakan apa-apa kepada mereka yang nak murtad. Ada nak pemimpin cakap itu? Yang nyokong ada tak orang Islam? Itu yang tak boleh tu. Siapa nak murtad tak apa katanya. Lagi itu melibatkan akidah tu tak boleh lah. Kalau sekat maksiatnya tak apa. Tak ada kafir, tapi tak boleh juga. Bukan tak ngapa artinya tak ada dosa, tapi tidak sampai jadi kafir. Ini jadi kafir ni. Sehingga kasih kepada mereka dengan sebab agama mereka. Kamu membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin dan kamu berlemah lembut dengan mereka. Maka sesiapa yang melakukan demikian, maka ia terlepas dari pertolongan Allah. Dalam arti kata ia terlepas daripada Allah, dan Allah pun terlepas diri, berlepas diri daripadanya. Allah biarkan dia. Lantaklah kamu jadi kafir ke, kamu jadi zalim ke, kamu jadi fasik ke, tak kira.
Allah biarkan dia. Allah lepas tangan. Bukan Allah ada tangan sebagai apa, figuratively speaking. Tahu? Tak tahu tanya sahabat kita ni. Dia pandai jaga putih Itu namanya figuratively speaking. Tahu artinya? Artinya sebagai ungkapan biasa aja cari kena guna dengan akhidah. Itu terlepas Allah tu lepas diri daripadanya dengan sebab keluarnya daripada nama Allah, keluar dari agama Allah dan masuknya ke dalam agama kufur. Dia seronok dengan Kristianiti, seronok semayang macam orang Kristian, seronok semayang macam orang Hindu, seronok semayang macam orang Buddha. Jadi kafir jadinya, batal akidahnya. Ada pun keratan yang kedua, iaitu apa? Apa ayatnya? Illa an tattaqu minhum tuqah. Jadi yang kedua dia, illa an tattaqu minhum tuqah. Apa dia maksudnya? Maksudnya kecuali kerana siasat memelihara diri daripada sesuatu yang ditakuti, maka samalah dengan firman Allah, illa man akrahu wa qalbahu apa tu? Tatma'innu bil iman. Ya, betul ke? Tak nampak. Tatma'innu bil iman. Ya. Maksudnya kecuali sesiapa yang dipaksa untuk melafazkan atau melakukan perkara kufur. Itu kalau dipaksa lain cerita ya. Itu uzur yang diterima. Sedangkan hatinya masih tetap beriman. Ya. Anggota dia je buat tapi hati tak beriman. Tapi yang bagusnya macam Bilal lah. Dia hentak dada itu dengan batu, dia tetap apa dia? Jawab apa? Ahadun tetap mempertahankan iman. Itu yang paling baik. Tapi kalau terpaksa tak apa, boleh. Tapi syaratnya nyawa yang terancam. Kalau setakat jawatan tak boleh. Setakat jawatan, setakat nama, setakat ditukurkan, itu tak boleh terima lagi. Kalau nyawa yang terkorban, itu baru boleh terima. Iaitu seorang Muslim yang dipaksa dan tidak mampu menolak paksaan mereka, lalu ia menunjukkan pergaulan baik, dia ikut cakap dengan mereka, sedangkan hatinya masih beriman kepada Allah, hatinya masih benci kepada kekufuran dan perseteruan kepada Allah, seperti tidak memusuhi Allah Ta'ala. Itu kata di Jarir tadi Ibnu Jarir At-Tabari mentafsirkan dengan katanya, kecuali engkau menggunakan siasat memelihara diri dengan tidak melahirkan perseteruan dengan mereka, tak ada melahirkan pemusuhan dengan orang Islam, tapi sokong-sokong itu aja, tapi hati dia tetap beriman dengan Allah Ta'ala. Tidak menyokong kekufuran mereka dan tidak membantu mereka untuk melawan Muslim, melawan orang Islam. Jangan lawan orang Islam. Cakap dia seronok yang ngambil tak boleh, tak ada masalah ini firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Fataral ladhina fi qulubihim maradun yusarrihuna fihim yaquluna nakhsha an
an tusibun, ya betul, an tusibana dairah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim dan nadimin. Tak nampak mana mai. Tak hafal betul, kalau hafal bini macam ni. Kalau tak hafal macam tu kan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dua-dua ni musuh Tuhan lah kata. Yahudi itu Allah paling murka. Nasrani itu orang yang sesat. Itu Nasrani. Jangan ambil dulu tu. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin kamu. Jangan undi. Ya. Jangan bantu dia jadi pemimpin. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Kalau Yahudi tidak Yahudi. Kecuali kalau dia masih Islam, itu lain. Jadi kalau dia Yahudi masih Yahudi itu agama bangsa Bani Israel, ada yang Islam ya. Tapi agama Yahudi. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis ya. Siapa menyerupai satu kaum jadi dia kaum itu. Siapa nak menyerupai kaum fasik lah. Siapa nak menyerupai kaum kafir lah. Siapa nak menyerupai ulama jadi ulama lah. Itu ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis dia bukan Quran tu. Ini apa ni juga. Siapa menjadi kaum mereka? Fa'innahu minhum. Kamu jadilah seperti mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak memberi hidayah kepada mereka-mereka yang zalim. Menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dalam golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi pimpinan. Berarti hidayah pimpinan lah ya. Di sini pimpinan kepada orang-orang yang zalim. Allah tak pimpin, Allah biar saja. Allah lepas tangan saja. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit. Dia betul penyakit kalau itu. Dalam hatinya. Yang ini orang-orang yang munafikin, orang munafik, ada penyakit dalam hati dia tu. Bersegera mendekati mereka. Yang ini kaum Yahudi dan kaum Nasrani tadi. Seraya berkata, kami takut. Alasannya apa? Kami takut punya. Kami takut akan mendapat bencana. Kami takut kena bencana. Itu yang kami ikut orang kafir tu. Itu munafik tu. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atas sesuatu keputusan dari sisinya. Maka apa tu? Kerana itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahsiakan dalam diri mereka. Munafik itu artinya apa? Yuzhirul Islam wa yubtinul kufra. Menzahirkan keislamannya dan menyembunyikan kekufuran. Itu orang munafik. Paling Allah marah munafik dah. Kafir ni ada 4. Yang pertama murtad. Yang kedua musyrik. Yang tiga mulhid. Yang keempat munafik. Yang pertama murtad. Murtad tu dia ditolak imannya. Walaupun dia mengaku iman, Allah tolak. Dia kira sebagai orang kafir. Itu namanya murtad. Dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan syahadahnya. Yang kedua musyrik. Musyrik dia mengaku Allah itu Tuhan, tapi menyembah patung juga. Menyembah matahari juga. Menyembah lembu juga. Nama musyrik. Menyekutukan Allah. Yang ketiga mulhid. Mulhid itu apa? Orang yang tak ada agama. Free thinker. Atheist. Sosialis. Komunis. Itu mulhid. Macam Mao Zedong. Khrushchev. Lagi apa? Itu semua mulhid begitu. Lagi apa? Vladimir
Putin, ya. Presiden Rusia tu, semua itu tak ada agama ya. Yang keempat munafik. Munafik ini dia pura-pura beriman, tapi yang semuanya dia kafir. Itu dalam Quran tiap surah ada cerita orang munafik. Awal-awal Allah kabar ada orang munafik tu. Ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin kata. Dan surah Al-Baqarah ayat awal lagi. Ada di kalangan manusia yang mengatakan mereka beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat, tapi sebenarnya mereka tidak beriman. Allah ngabur kan tu. Mereka tak beriman, mereka ngatakan dia mereka beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Yaqulu amanna billah, beriman dengan Allah. Okey, beriman dengan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Mereka cuba menipu Allah dan menipu orang beriman, tapi mereka tidak menipu Allah dan bukan menipu orang beriman, tapi mereka menipu siapa? Menipu diri sendiri, ya. Wa ma yash'urun, tapi mereka tak sedar. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit, dan Allah tambah lagi penyakit itu, penyakit kemunafikan itu. Allah tambah lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, ya. Dengan apa yang didustakan oleh mereka itu. Itu tanda-tanda Allah khabar Al-Quran itu. Banyak lagi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka berada di kalangan orang beriman, mereka berkata kami beriman. Apabila mereka kembali kepada geng-gengnya syaitan-syaitan mereka, kumpulan-kumpulan mereka, geng-geng kafir mereka, mereka kata aku bersama dengan kamu, inna ma'akum, I am with you. Ini ngapa beriman? Tadi bersama dengan orang beriman tu apa? Mustahzi'un. Apa dia mustahzi'un? Olok-olok aja, acah-acah aja, main-main aja, bukan betul ya katanya. Jadi maknanya kalau di kalangan orang beriman, dia macam orang beriman. Semayang macam orang beriman, wirid macam orang beriman, zikir macam orang beriman, tahlil naik-naik kubur atap tu namanya, punya kuatnya, tahlilnya. Macam orang beriman betul lah, selawat punya kuat, depan sekali pula tu. Tapi bila dia kembali kepada geng-gengnya, udah ikut dia memang pula. Kalau orang tu dangdut, dia pun dangdut juga. Dalam hatiku hanya ada kamu. Agaknya dah ya. Kalau orang tu Hindustan, dia pun Hindustan juga. Ya hojang kali kahir. Kalau orang tu karaoke, dia pun karaoke juga. That's the way I like it. Jadi maknanya dia boleh tukar apa? Tukar sikap. Macam sesumpah tu. Dia boleh tukar warna kulitnya. Kalau di kalangan orang beriman, dia macam orang beriman. Kalau orang kafir, dia jadi macam orang kafir. Itu sesumpah ya. Dia macam ular, tahu ular? So, orang dia tahu ular. Ular. Orang pekan ular ke mana? Ular di mana boleh hidup? Ya dah. Dalam air boleh hidup, dalam semak boleh hidup, atas pokok boleh hidup, dalam rumah boleh hidup. Itu ular. Di mana saja dia boleh hidup. Macam itulah orang munafik ya. Jadi Allah melarang daripada walak. Dah cukup tu. Kalau dah tu, sikit sambung ni. Panjang ni kalau nak baca ni, panjang lagi ya. Jadi cukup sekadar itu. Silakan azan. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Silakan azan. Tuh bila